Okay. Okey, alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana kita dapat lagi menyambung dalam majlis yang barokah ini untuk kita meneruskan pelajaran kita seperti mana yang kita telah catik-catik lah ya. Jadi alhamdulillah, sebelum kita mulakan kelas kita, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab untuk kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khusus untuk ibu-ibu dan ayah-ayah kita sama ada yang ada ataupun yang telah tiada, dan pada sahabat-sahabat kita, jiran kita yang berada di hospital, insya-Allah kita sama-sama doakan dengan barakat Al-Fatihah kita pada pagi ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Okey, siapa yang ada volunteer nak baca doa pagi ni? Ani Ani? Siapa Ustazah? Suara jauh Ustazah. Tak dengar Ustazah. Jauh? Sekarang jauh? Tak tahu. Jauh. Sayup je. Dekatkan mic kan? Saya tak tahu nak nekan. Kat mana nak diklik? Suara tak nampak. Itu okey. Itu okey dah. Okey. Okey. Saya tak berani nak klik-klik sebarangan, nanti takut hilang. Okey, siapa volunteer nak baca? Okey, saya bacalah insya-Allah. Okey ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma azim rabbatana fil Qur'an waj'alhu nuran li absarina wa shifaa'an li sudurina wa zihaban li humumina. Allahumma zaini bihi alsinatana wa jamil bihi wujuhana wa qawwi bihi ajsadana wa saqil bihi mizanana warzuqna haqqa tilawatih wa qawwina ala ta'atik ana al-laili wa atrafan nahar wa syurna ma'al nabi wa alihi al-akhyar walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah penguasa sekalian alam, salawat dan salam atas penghulu kami Nabi Muhammad SAW dan ahli keluarganya dan sahabat-sahabat baginda serta yang mengikut petunjuknya hingga hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, rangsangkanlah minat kami sepenuhnya kepada Al-Quran dan jadikanlah ia sebagai cahaya bagi penglihatan kami dan penawar bagi dada kami dan pengubat keresahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah dengannya lidah kami, ceriakanlah dengannya wajah kami, kuatkanlah dengannya tubuh kami, beratkanlah dengannya timbangan kami, dan anugerahkanlah kami bacaan yang paling sempurna, dan kuatkanlah kami untuk sentiasa melakukan ketaatan kepadamu. Serta kumpulkanlah kami bersama para nabi dan keluarganya yang terpilih, dan segala kepujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Alhamdulillah. Kita pun dah selesai. Ada lagi orang tunggu. Okeylah tu ya. Okeylah tu. Hari ini kita mula dengan muka surat 198 yang bertajuk permulaan kerongkong ya. Masih lagi dalam bab makhraj huruf ya. Bab makhraj huruf. Bagaimana sebutan huruf itu yang sebenarnya mengikut saluran keluarnya yang sebenarnya ya. Barulah kita akan membaca Quran dengan betul mengikut sumber huruf itu keluar dari tempat yang khas ya. Okey. Mengikut dalam buku tuan guru kita ni iaitu dalam garis nombor 13 ya, permulaan kerongkong keluar daripadanya suara ghain dan kha ya, ghain dan kha ya. Bagaimana cara kita untuk memastikan sebutan kedua-dua huruf ini dengan betul? Bagaimana caranya? Mengikut kitab ini kata caranya ialah menekan suara ke permulaan kerongkong iaitu di bahagian yang hampir ke pangkal lidah. Dia duduk di kerongkong ni. Tapi dekat sangat, berjiran sangat dengan pangkal lidah. Itulah kadang-kadang kita sebut kalimah itu kha, kadang-kadang bunyi kha, bunyi kha. Ghain gitu juga. Ghain macam kha, kadang ghain macam qa ya, qa kita kata. Kha dekat-dekat. Kerana dia duduk berjiran ya. Dengan sebab itu kita kena hati-hati apabila menyebut kalimah yang ada kha, yang ada ghain, yang ada qaf ya. Jadi di situ kita hati-hati bila kita sudah faham maksudnya, macam mana kita memastikan sebutan itu dengan mengikut haknya ya. Tempat keluar suara dua huruf ini boleh dipastikan dengan cara mematikan huruf itu. Seperti yang saya terangkan huruf-huruf yang lain minggu yang telah lalu, begitulah semua huruf-huruf yang kita nak tahu tempatnya. Kalau memang kita dah tahu tu tak payahlah nak test. Ini kita tak ingat di mana dia keluar. Pangkal, ke tengah, ke hujung. Jadi kita matikan huruf itu, sebut dengan hati-hati, sebut dengan penghayatan sekali. Dengan sekadar sebut di bibir saja, kita tak menghayati, jadi kita tak tahu di mana keluarnya huruf itu. Jadi bila kita sebut dengan sebutan kita biasa, kita kadang-kadang sebut benda tu kita tak tahu. Sebutan itu dari pangkal kerongkong ke, dari tengah ke, dari hujung, tak tahu. Cuma kita sebut dari mulut. Kita sebut dengan mulut. Apabila ditanya mana mulut, tak tahu pula nak tunjuk. Yang kita tunjuk ialah bibir. Itu. Kita tunjuk macam ni, mana mulut ni? Bibir tu bukan mulut. Itu dia ya. Jadi oleh kerana itu kita matikan huruf itu. Contoh di sini ialah ghain dan kha, maka kita matikan huruf ghain itu dengan apa-apa huruf pun tak apalah. Dalam buku ini disebut hamzah qata'. Hamzah qata' matikan bertemu dengan ghain mati bunyinya ya. Ghain tu kena sebut dengan lanjut, jangan sebut dengan terkejut. Kalau sebut dengan terkejut dia jadi qalqalah. Kalau sebut gitu tak boleh. Dia bunyi ghain dia tu. Ya. Contoh maghdu, gitu. Jangan maghdu jadi lantun. Maghdu tak boleh. Ya, tak betul sebutannya, tidak tepat sebutannya ya. Jadi situ kita kena hati-hati sebab ghain adalah di antara huruf yang ada dalam surah Al-Fatihah. Inilah kita ni. Ini yang kita bimbang. Takut sebutan kita, bacaan Fatihah kita dalam solat tidak menempati makhrajnya dan tidak menepati sifat hurufnya. Maka itu adalah kesalahan. Kesalahan apa dia? Kesalahan jali ya. Kita sebut dengan bunyi huruf lain. Maknanya kita menambah huruf lain, jadi tak betul lah. Mengubah, meminda, tidak boleh. Okey. Jadi matikan huruf tersebut, maka kita tahu di mana dia datang. Memang kita rasalah bila sebut terasa dekat sini.
terasa dekat macam gatal kerongkong kita. Ya. Macam itu. Jadi kita rasa, kita hati-hati, kita penghayatan kita tu kena lebih. Bila kita sebut matikan kita matikan tu, penghayatan kita kena berada pada sebutan itu serentak. Jadi kita tahu, oh ya betul lah dekat sini. Dekat sini dia keluar. Maknanya kita dah tahu. Automatik kita tahu dia adalah di permulaan kerongkong. Ya? Jadi begitu juga kha. Kha dia duduk dekat-dekat lah. Ghain dengan kha ni duduk satu bilik. Umpamanya duduk satu bilik dalam satu rumah. Satu rumahnya. Rumahnya ialah kerongkong. Biliknya ialah permulaan kerongkong. Umpamanya begitu. Ya. Jadi bila duduk satu bilik, dia duduk bucu mana? Bucu timur ke bucu selatan? Gitu. Kita nampakkan dengan mata hati kita. Nak tengok dengan mata kasar tak nampak. Bila kita sebut, kita tak nampak. Kalau kita tulis, nampaklah. Jadi bila kita tengok dengan mata hati, sebut pelan-pelan, maka kita dapatlah tempat duduk dia yang tepat. Ya. Macam kita nak berkahak lah kan. Jadi kha. Jangan bunyi qaf, jangan bunyi ghain. Ya. Jadi kita pastikan bunyi dia berbeza dengan ghain dan kha. Ya. Sebab dia duduk satu bilik. Okey. Boleh dapat? Suara ditekan pada permulaan kerongkong. Begitulah caranya macam mana kita setelah kita temankan dia dengan huruf sebelumnya berbaris atas, bawah ke depan, tak kisah. Sudah kita beri dia teman, kita cuba sebut. Jadi suara kita ditekankan pada permulaan kerongkong, tempat duduk dia tadi. Ya. Bila kita tekan, dapatlah huruf itu. Ya. Berbeza, ya, berbeza. Kita kena praktis sebenarnya. Ini huruf yang susah. Jadi bila kita ada kalimah, berbentuk kalimah, itu yang kita kadang-kadang ubah tu. Sedangkan kha ini salah satu daripada sifatnya ialah isti'la. Ya. Jadi khalidin, jangan kha. Kalau kha dia jadi istifal, ya. Jadi kena kha. Kalau dia baris di atas atau baris di depan, kena ikutlah depan ke belakang ke bawah ke, dia tetap isti'la, ya. Dia tetap isti'la. Cuma dia bunyi kuat sikitlah kalau dia baris di atas, ketaralah isti'lanya. Kalau dia baris di bawah, dia tetap isti'la, tapi bunyi dia tu, suara bunyi dia tu tidak ketara sangat seperti mana baris di atas ataupun depan. Ya? Okey. Jadi nanti kita baca Quran, bila jumpa huruf ini, kita akan praktikkan dengan sebenarnya. Ya? Okey. Itu ada yang kurang jelas pada huruf kha dan ghain. Jelas ada. Ya, jelas ya. Alhamdulillah. Kalau sudah jelas, kita ambil lagi satu. Dulu saja. Ya. Tes. Tes dulu. Khalidin, itu mudah. Kalau akhladah, kalau kalimah itu mati, jadi dia macam mengelirukan sikitlah bagi orang yang baru. Kalau orang yang dah lama tu dia sedia faham. Alhamdulillah. Ya. Kita tengok. Cuba Siti. Siti nak cuba rin apa ni? Ghairil maghdu. Okey. Okey. Sekejap. Ghairil maghdubi alaihim. Betul. Ghairil. Ra ya. Mula sebut ra di atas tak apa. Jangan peduli ya tu dulu. Ghain baris atas bunyinya ra. Ra jangan ra. Ra tak betul. Ghain di atas bunyinya ra. Kan saya kata ada 7 huruf yang bunyinya o. Yang lain sebunyinya a. Itu kalau dia bunyi o. Dia bunyi o semua. Apa dia huruf yang bunyi o? To di atas
To, tak adalah to pula kan. Maknanya tidaklah to di atas bunyinya ta, tak kan. To. Jadi ada 7 ke ada 8 yang saya pun dah lupa pula. 7 ke 8. Datin Puteri. Yang bunyinya O. Selain huruf-huruf Lapan. Jadi 8 ini ingat ya. Dia bunyinya O. Yang lain bunyinya A. Jadi apabila kita menyebut satu-satu huruf, kita sebut O lah. Ra, kha, ta, sa, za. Kita tak boleh sebut za, kha. Tak boleh. Itu dia jadi istifal. Ya? Nak memastikan dia adalah isti'la, sebut macam gitu. InsyaAllah jadi betul lah, tepat lah dalam sebutan. Kecuali kita terlanjur sekali-sekala, kita baru nak memasihkan sebutan ni, selalulah kita telajak juga kan, sebab kelaziman kita dah menyebut istifal ya. Itu dia. Itu dimaafkan lah, kita belajar kan. Pelan-pelan kita ingat. Ataupun sementara kita nak bagi fasih ni, 8 huruf tu bawa ke mana-mana. Bila nak mengaji kita tengok, ini tentukan kalau huruf ini aku akan sebut O. Jadi pastikan diri kita. InsyaAllah jadi betul. Ya. Cara orang lama mengingat lah. Ya. Dia banyak cara, dia banyak kaedah dia bagaimana kita nak menyebut dengan betul. Okey? Khaishum. Khaishum. Misalnya. Khaishum. Jangan khaishum. Tak betul. Khoya. Khoi. Gitu. Okey. Khairil. Tak, saya cuba apa ni huruf gha dulu. Kha, ri, hu. Betul. buat macam ni. Kalau ghain, ghariru. Macam itulah. Kalau sebut kha boleh juga. Ya. Saya again dulu Again dulu. Ghariru. Okey. Al. Betul. Tak. Bukan. Alah pula. Saya cakap. Al-ir-u. Al-ir-u. Ghariru. Al. Betul. Ir. Terangkat. Bila sebut al, anak lidah kita terangkat ke atas. Terangkat. Dia ada melerit sikit Ustazah kan? Dia melerit. Dia melerit. Bukan dia terkejut ya. Dia melerit. Okey. Kha pula. Kha. Ya. Kha hihu dulu. Kha hihu. Betul. Okey. Khahihu. Okay, Khahihu. Gitu. Sebut sampai kita rasa tidak ada gangguan. Ini kita teragak-agak kan? Teragak-agak. Sebut sampai kita tidak teragak-agak. Santai je sebut dia. Gitu. Baru sebut mardu. Ingat ya, jangan buat pula lari pula nak sebut ghain dengan betul, buat pula lari. Jadi ingat mardu maghdubi. Jadi beransur insya-Allah jadi betul ya. Benda ni kena praktis, Okey. Boleh dah. Siapa nak cuba lagi
Biar confirm betul kita kan nak baca solat kan, nak baca maghdubi alaihim kan, maghdu pula jadinya. Maghdubi alaihim. Ghariru. Mula-mula kita belajar gitulah. Ghariru. Khakhiru. Khakhiru. Lepas tu ubah lagi. Gitu. Lepas tu baru ubah lagi. Khalidin. Itu senanglah. Khayshum. Akhladah. Akhladah. Jadi akhladah. Ya. Gitu. Kita praktis yang ada kalimah itu. Jadi insya-Allah jadi betul lah. Kalau ghair tu ghairil maghdubi alaihim, ya, ghairil maghdubi alaihim. Tentukan kalau him tu kadang-kadang orang baca alaihim pun tak nak menutup bibir. Dia tak jadi gitu. Bila kita tak tutup bibir kita alaihim tu, dia jadi bunyi lain lah. Ya. Jadi pastikan sebutan setiap huruf hijaiyah itu dengan betul, dengan menghayati. Kita kalau menghayati insya-Allah betul lah. Ini kita janji sudah, memang tak berapa nak betul lah. Ya. Okey, alhamdulillah. Kalau tak ada lagi yang masalah, kita pergi kepada huruf yang mencabar lagi. Mencabar iaitu ha dan ain. Ya, sebab dia ada pedas-pedas kan. Setengah orang dia bila baca, bila sebut satu-satu, alhamdulillah betul. Bila dia jadi kalimah, bertukar huruf lain. Tu jadi masalah ya. Okey. Pula kejap ya, gangguan. Halo, Assalamualaikum. Ada kelas, sedang kelas. Tafakufidin. Tafakufidin. Ini siapa ni? Siapa ni? Oh, kejap lagi lah. Nanti saya habis pukul 11. Okey. Okey. Okey, alhamdulillah. Minta maaf. Gangguan ada je. Okey. Ha ya. Pertengahan kerongkong. Ini adalah huruf-huruf yang keluar daripada pertengahan kerongkong, iaitu ha dan ain. Sebab huruf kerongkong ni ada berapa? Ada 6. Jadi yang tadi permulaan kerongkong, iaitu ghain dengan kha. Ya. Pertengahan kerongkong iaitu ha dan ain. Jadi macam mana cara kita nak memastikan sebutan huruf ini tepat? Ya, bukan saja betul, tepat ya. Dengan cara menekan suara ke tengah kerongkong, di mana dinding kerongkong yang merupakan tempat laluan suara akan disempitkan. Sebab kita nak menggayakan pedas dia tu. Kalau ha ni nak menggayakan pedasnya, kalau ain ni nak menggayakan ainnya. Ketidak ainnya lari jadi pergi khayshum. Kebanyakan kita yang memang dia mengaji dah fasih betul, tetapi tempat keluar huruf ain dia dekat hidung. Tu dia. Jadi sangat-sangat tidak betul ya. Macam mana saya cakap kerana dia keluar daripada hidung? Kita test. Kita boleh test diri kita sendiri. Kalau kita tutup hidung, kita sebut ain. A, E, O. Betul, kita keluar daripada kerongkong. Ada peserta yang baru-baru yang tak tahu makhraj huruf. Dia tahu sebut huruf tapi dia tak tahu keluar di mana. Dia tak belajar makhraj huruf, tak belajar sifat huruf. Tapi dia boleh sebut huruf. Macam tu. Ikut kelaziman dia sendirilah. Jadi bila dia nak sebut ain, tak boleh keluar. Tak boleh sebut. Maknanya kalau dia buka tangan dia dari hidung, dia boleh sebut. Maknanya ain tu keluarnya daripada hidung. Ya. Jadi ain gitu. Alamin. Itu dari hidung lah tu.
Bila kita sebut dari hidung, kita tutup hidung. Bila kita nak sebut Nabi tak boleh keluar. Maknanya kita selama hari ini menyebut huruf Ain tidak tepat. Ya. Jadi bila kita tutup hidung, Alamin. Betul lah. Tapi bila sebut min, dia ala-ala tidak tepat kerana min. Dia ada dengung gitu kan. Min gitu. Memanglah dengung-dengung ni daripada rongga khasyum. Ya. Okey. Sekarang kita sebut Ain. Ain di atas A. Ain di bawah I. Ai. Gitu. Ain depan O, A, I, O. Itu okeylah, senanglah kita nak sebutkan. Kalau kita nak sebut lebih tepat lagi, di mana huruf itu keluar, sama ada di khasyum ataupun di kerongkong. Kita matikan dia. Cara dia, matikan dia. Masuk kat sini. Tak ada hidung, tak ada dekat hidung. Ya. Sinilah. Ya. Jadi gitu. A'lamu, ya. Ya'lamu. Itulah, boleh sebutlah insya-Allah. Jadi itu bagi huruf Ain. Bagi huruf Ha, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ha pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Rahim. Ha, dua-dua ha pedas. Kadang kita sebut kerana kita dah yakin dengan diri kita, ya. Rahman betul dah ha pedas. Tiba-tiba Rahim macam ha simpul. Rahim, tu tak jadi tu. Jadi bila kita mengubah bunyi dia tu, dia jadi huruf lain, maknanya kita mengubah huruf lah. Daripada ha pedas kepada ha simpul. Itu maknanya kenapa? Ya, sebutan kita tidak berhati-hati, ini mendatangkan kita dalam kategori kesalahan yang nyata, iaitu lahnu jali. Kalau lahnu jali macam mana? Dosalah kita sebut tak betul. Kalau lahnu khafi itu tersembunyi, orang yang pakar-pakar tajwid dia tahu dia melakukan kesilapan, maka boleh dimaafkan lagi sebab dia sedang belajar. Okey. Jadi jangan pusinglah kalau kita masih sebut tak betul juga. Kita dah berusaha, kita dah masuk dalam kelas mengaji, ya, kelas mengaji. Jadi tunggu je lah, Allah akan pilih kita menyebut kalam dia dengan betul seperti mana diturunkan ayat-ayat itu, huruf-huruf itu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah di samping kita berdoa lah. Itu sebab kita kena berdoa, buka majlis doa, tutup majlis, minta Allah terima, minta Allah pilih kita sebut kalam dia dengan betul. Itu dia. Supaya kita besok-besok di sana tidak dilemparnya dokumen kita nanti. Kalau kita baca tak betul, kau tak pernah baca Quran macam mana? Mana pula tak pernah Tuhan. Pagi, petang, siang, malam saya baca Quran. Quran mana kamu baca? Sebutan pun tak betul. Inilah kita takut ni. Ya. Okey, alhamdulillah gitu ya. Jadi apa, di manakah letaknya ha dengan ain? Iaitu di tengah-tengah kerongkong. Macam mana kita nak menyebut dengan tepat? Kita matikan dia dan kita sebut dengan cara kita menekan suara kita ke tengah kerongkong, di mana dinding kerongkong yang merupakan tempat laluan suara akan disempitkan. Jadi gitu. Jangan sampai mengang-ngang pula. Ya. Gitu. Ha ni lembut kan? Ha. Dia kena keluarkan angin dia, suara dia, nafas, ya. Itu suara, ya. Suara terlepas. Suara terlepas. Okay. Kalau satu lagi, napas terlepas. Kalau ta tu napas terlepas. Kalau ha ni suara terlepas. Ya.
Jadi kena ada pedas tu. Ya. Kita panggil pedas lah senang. Pedas tu kena keluarkan. Kalau kita tak keluar, dia tak bunyi pedas pun. Kalau mana ada bunyi pedas? Jadi Rahman, Rahim, Alhamdulillah. Ya. Lah bunyi lain. Lah ha simpul. Ya. Ha pedas. Jadi Alhamdulillah. Kita praktis Alhamdulillah. Lagi sangat bagus ya. Ya. Alhamdulillah. Yang kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Macam betul tapi tak betul. Ya. Jadi oleh kerana itu kalau kita mengajar anak cucu kita, awal-awal kita sebut lagu tu. Jangan sekadar untuk dia boleh sebut gitu. Tak payah. Kita kena sebut sebetul-betulnya. Sebab memudahkan kita. Ini pengajaran bagi kita. Kita dulu mengajar asalkan betul, asal bunyi je, ada bunyi je. Okeylah. Tapi bersyukur juga boleh kita membetulkan lagi dengan sempat lagi kita nak betulkan sebutan kita selama hari ini yang kurang betul, kurang tepat. Oleh kerana itu benda-benda ini menjadi pengajaran kepada kita sangat besar pengajarannya. Bila kita nak mengajar suku sakak kita, anak cucu kita, kita bagi dia sebutan yang betul. Kalau Alhamdulillah, pastikan angin pedahnya keluar, dengar di telinga kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Ain tu ya. Alamin. Jangan alamin, bunyi hamzah pula. Ya. Kita pastikan sebutan kita tepat. Okey. Inilah dia untuk memastikan mati serupa dengan kha dengan Qain tadi ya. Okey, ada siapa nak cuba? Alhamdulillah dengan alamin. Sebaris tu baca. Kita cuba dulu. Okey. Okay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, alhamdulillah. Jadi jangan hari ni depan saya sebut macam tu. Sepanjang-panjang sebutan kena buat macam itulah ya. Jangan kita alhamdulillah, tak boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha. Praktis ke diri kita tu. Ha. Biar kedengar kat telinga kita tu ha pedas tu keluar. Ha. Gitu ya. Sebut Ar-Rahman saja. Sebut. Ar-Rahmanir-Rahim. Him dia tak upah nak betul. Oh ya ke? Ha tu betul. Rahman betul. Kebanyakannya orang sebut catulah. Rahman betul, Rahim jadi hak simpul. Okey lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Nir-Rahim. Dia kena memang kalau kita sebut silap, nun dia silap, ra dia silap, ha pun akan jadi silap lah. Dia ikut gaya kita tu. Jadi nirrah. Kalau kita sebut nirrah, betul lah ha dia. Kalau kita sebut nerrah, dia jadi ha simpul. Kalau kita imalahkan huruf nun tu ra tu, maka dia jadilah ha ujungnya simpul. Kita tak maulah nirrah. Kalau nirrah dia jadilah ha pedas. Insya-Allah. Lagi. Lagi sekali. Banyak kali kenapa? Ar-Rahmanir-Rahim. Nir-Rahim. Jangan takut perlahan pula kat situ. Nir-Rahim. Nak membetulkan. Saya takut. Saya tak apa. Awak sebut silap pun saya tak apa. Saya nak membetulkan tu. Dia nak menggayakan betul. Okey. Tak apa, bagus. Alhamdulillah, bagus. Okey. Rahim, Rahman, Rahim. Kita panggil kalau anak kita nama Rahman pun Rahman. Rahim. Tak betul tu, panggil betul-betul. Rahman, Rahim. Oh, yang Rahman. nombor 1 Ar-Rahman tu memang kita ada baris di atas kan?
Tak kira lah bagi atas ke bagi bawah depan, dia tetap kena pedas juga. Nirrahim. Him. Rahim. Sebut satu-satu. Sebut lama-lama. Rahim. Nirrahim. Itu macam tak tekan ha tu. Nirrahim. Nirrahim. Him. 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 Betul. Ha. Sebut ni. Ha, hi, hu. Ha-hi-hu. Jangan ha, hi, hu. Itu simple. Dia kena ha, hi, hu. Ha-hi-hu. Pedahnya tak ada. Ha, ha-hi-hu. hi, ha, hi, hu. Hi-hu. Hu. 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 Oh, pedas tak ada? Tak ada pedas. Sebutan hu je ada. Ha-hi-hu. Dia mesti kalau eja rumi H-nya 2. Kalau yang simple tu H-nya 1 je. H-U hu. Kalau yang pedas ni H-H-U. Jadi hu. Ha-hi-hu. Ha betul, hi tak betul. Hi. Okay, lagi sekali. Ha. Ha-hi-hu. Hi. Hi. Yang tak betul tu apa? Dia bunyi pedas tu. Pedas tak ada. Hi. Ha. Hi. Hu. Ha-hi-hu. Ha-hi-hu. Jangan takut. Jangan takut. Praktis banyak kali ya. Praktis banyak kali. Sebab Sebab dia kena bunyi itik. Kena jelaskan hamasnya. Sebab dia hamas, lepas tu dia rakhawah. Hak tu jadi banyak tu. Hak tu jadi pedas. Sebab dia ada hamas, ada rakhawah. Ya. Kalau dia hamas saja, taklah ketara sangat. Yang silap saya tu masa bunyi H tu ya Ustazah. Hi. Awal. Hi tu. Hi. Sebut kalau tu betul pula. Kalau hi dia tak jalan. Hi. Dia macam hi. Hu. Kena itu dululah. Sebut je ni ya. Macam itik. Lagu tu. Nak praktis tu buat macam itu dulu. Lepas tu baru pelan-pelan masukkan ha-nya. Jadi mula-mula macam penat. Macam kita penat macam mana? Gitu. Macam penat lah. Dah betul. Betul. Lama-lama okey. Kita praktis. Cuba bayangkan yang kita selama hari ni sebut tak tahu, kita tak beri penghayatan tentang sebut itu. Makanya minta ampunlah dengan Allah. Itu sebabnya ada doa-doa yang saya bagi tu, minta ampunlah dengan sebutan ha, minta ampunlah dengan sebutan ha simpul, dengan kaf, dengan qaf, dengan ta. Minta ampunlah yang isti'la tu saya istighfarkan, yang istighfar saya isti'lakan, yang tidak qalqalah saya qalqalahkan. Ampun ya Tuhanku, ampun. Kita minta ampun dengan Allah. Kita tukar-tukarkan bunyi dia. Tu dia. Okey.
Jadi Okey, insya-Allah Allah bagi kita sebut betul, maka tidaklah lagi melakukan kesilapan. Rupanya kita lakukan kesilapan tapi kita tidak minta ampun dengan Allah. Tu dia. Itu yang jadi menyusahkan kita tu. Kalau disebut-sebut gini, sedih sangatlah diri kita. Bagaimanakah solat kita? Tu dia. Okey. Jadi antara sifat-sifat ha ini, kita pergi ke dekat ha sebab dia sebutnya susah. Sifat ha yang glamour sekali ialah hamas lah. Sebab kita nak jadikan dia pedas. Sebutannya nak ada pedas tu. Ha iaitu hamas, rakhawah dan istifal. Itu antara sifat glamour dia. Lepas tu bila kita sebut infitah, infitah sebab dia rupa dia pun terbuka. Infitah ni terbuka. Ya fatah ya. Jadi rupa dia pun terbuka kan, ha ni dia gitu. Terbuka, dia tak tertutup ya. Jadi maka sebutannya memang open lah. Ha, hi, hu, gitu. Dan selain pada itu sifat dia adalah ismat. Macam mana kita nak tahu dia ismat? Apa makna ismat? Ya. Apa makna ismat? Ismat. Ismat apa makna dia? Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ismat makna dia apa dia? Huruf dia dengan keadaan berat dan susah. Kesat. Ketat atau Tak lancar. tak lancar. Boleh belaka. Makna dia sama ya. Tidak lancar sebutannya dan kesat sebutannya. Tersekat sebutan. Bagi saya rasa kesat tu sangatlah relevan bagi huruf itu. Sebabnya lawan dia ialah izlaq. Izlaq itu licin ataupun lancar. Sebutannya lancar. Itu izlaq. Lawan ismat ialah izlaq. Izlaq maknanya licin. Licin lawannya kesat lah. Kan? Itu dia. Jadi relevanlah kita memahamkan kepada akal kita tu, licin lawannya kesat. Jadi kesat itu ialah ismat. Ya. Memang betul pun. Tang mana yang kesat? Dia tak licin, payah nak sebut. Payah kita nak sebutkan angin tu kan? Kan? Kita nak sebutkan pedah tu susah. Susah bagi kita yang tidak melazimkan diri dengan sebutan itulah. Kita selama hari ini kita sebut ala kadar. Macam betul-betul lah tu. Ya. Jadi gitu ya. Gitu dia ada pedah dia. Pedah dan dia lembut ya. Okey, sifat-sifat ha ni ada berapa sifat ha? Ada 5. 5 je sifat dia ya. Hamas, rakhawah, istifal, infitah dan ismat. Okey. Yang lain semua mudah terkeluar, ismat saja yang kesat. Ya. Yang infitah dia terbuka, mudahlah sebutan dia. Istifal dia ringan, ya. Kita ambil makna yang kita mudah faham. Nak sebut panjang-panjang gitu kita rasa pening. Kalau istifal pun kita dah biasa sebutannya mudah, sebutannya ringan. Maknanya kalau sebut dalam ayat, merendahkan pangkal lidah daripada lelangit ketika menyebut hurufnya. Jadi beradun benar sebutannya, ya. Beradun sangat. Ya. Jadi sebenarnya kita kena baca belakalah ya. Untuk kita menjawab soalan kita kena sebut dengan ayat ya, sebut dengan ayat. Kalau kita menjawab dengan lisan bolehlah kita sebut apa mana ismat kesat. Bolehlah kita jawab. Nanti penginterview tanya pula apa yang dimaksudkan kesat itu. Susah untuk menyebut hurufnya. Ya, begitulah kita jawab macam tu ya. Okey, alhamdulillah. Dan seterusnya lawan ha tadi, kawan ha tadi ialah ain. Ain sifat dia antara sifat glamour ain apa dia? Tawassut dah. Bila tawassut ni mestilah dengan cara yang lembut.
Tawassut ni lembut. Apa dia huruf-huruf huruf tawassut? Lin Umar. Lin Umar. Lam, Nun, Ain, Mim, Ra. Huruf-huruf itu kena sebut dengan gaya yang lembut. Tidak garang ya. Tidak garang, tidak menengkin. Jadi Ain. Sebut Ain pun sedap kan. Kalau orang yang nama Nur Ain, Nurul Ain, kan rasa macam lembut je kan. Dan sifat dilema dia ialah tawassut, ya. Lepas tu jahar, istifal, infitah dan ismat. Kalau persamaan dengan ha-nya, apa yang sama dengan ha? Apa sifat yang sama dengan ha? Istifal, ya. Infitah dan ismat. Itu sama dengan ha tadi. Ya. Kalau ha tadi apa dia? Hamas, raqawah, istifal, infitah, ismat. Jadi yang berbeza, apakah perbezaan ha dengan ain? Ain tawassut dengan jahar. Ha ialah raqawah dengan hamas. Itu di antara perbezaan dari segi sifat. Okey. Dari segi makhrajnya sama makhraj dia, ya. Duduk di pertengahan kerongkong. Ya, makhraj sama, sifat berbeza. Kalau ditanya apakah perbezaan sifat? Kalau ha ada raqawah dan hamas, kalau ain ada tawassut dan jahar. Apakah persamaan antara dua huruf ini yang duduk satu bilik dan duduk satu rumah, iaitu kerongkong. Biliknya iaitu tengah-tengah kerongkong. Jadi persamaannya dari segi sifat ialah istifal, infitah dan ismat. Okey, boleh faham ya? Bila kita begitu, kita mudah. Tak payah nak hafal-hafal. Saya tak galakkan hafal. Saya pun tak reti nak hafal. Ya? Jadi bila kita ingat sebutan, automatik kita tahu sifat dia. Ya? Bila kita sebut, oh ini sifat dia ismat. Ini sifat dia terbuka, infitah. Bahasa Melayu pun tak apa. Ini sifat dia ringan, istifal. Bila kita sebut mudah tu ringan lah. Ya? Bila kita sebut menggunakan gaya-gaya rongga kita, rongga mulut ke, rongga lidah, rongga hidung ke, rongga kerongkong ke, kita menyusahkan, itu kerongkong. Kita tahulah dia huruf kerongkong. Ya. Okey, alhamdulillah. Itu tip-tip untuk mengenal kedudukan makhraj huruf hijaiyah. Ya. Okey, alhamdulillah. Kita ingat itu je pun dah okey dah. Kha dengan ha dengan ain tengah kerongkong disempitkan dengan kata lain lah, dengan kata lain ya, dalam seperti dalam kitab ustaz kita ni. Kalau kha dengan ghain tadi suara ditekan pada permulaan kerongkong apabila menyebut hurufnya. Dua tu ingat sudah cantik dah, insya-Allah. InsyaAllah kita akan diberi oleh Allah SWT laluan untuk menyebut huruf-huruf yang kita dah faham, yang kita telah ambil perhatian dan telah kita menyebut dengan penuh penghayatan. InsyaAllah Allah beri laluan kita pemahaman yang sangat-sangat baik. Sampai bila kita ingat insyaAllah. Ya, insyaAllah amin ya rabbal alamin ya. Saya rasa setakat itu satu muka ni pun dah pada dah kan, campur dengan hamzah ha kan, pening pula sekarang ya. Jadi ataupun kita nak habiskan huruf-huruf kerongkong. Sudah ya. Saya nak praktis 4 ni dulu. Ya, tak nak fikir kan. Okey, saya pun nanti pening. Ini pun dah pening bunyi. Itulah saya pun setuju dengan sikit-sikit tu lama-lama jadi bukit. Jangan sampai pening. Sebab ini bukan sebut kalimah Allah ni tidak jadi pening. Dia jadi syifa. Tu dia. Bukan Ustazah, bukan pening apa Ustazah, sebab kan kita praktis kerongkong tu. Elok sangat-sangat kita praktis kerongkong ini. Zaman-zaman sakit kerongkong ni kita sebutlah banyak-banyak akhladah ya khaishum kho tu banyak sebut kan, supaya terkeluar kuman-kuman tu. Jadi kita itu nampak tak syifanya ya, nampak syifanya kan. Jadi kita sebut banyak kali ya. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah.
Okey, seterusnya kita baca kalau dah bersedia kita baca talaki pula. Muka surat 483. 483 saya pun dah catat dah 483. Nak khatam dah kita. Apa? Surah Asyura. 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 Suara pula. Suara lain, Asyura. Okey, surah Asyura. Siapa nak baca dulu silakan. Silakan, siapa nak baca dulu? Datin Putri. Dia datang awal tadi. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. Kak Putri, suara jauh lah Kak. Dekatkan suara Kak. Jauh ke? Bunyi macam Dah okey hujung. dah ni? Okey, saya dengar tak apa. وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. Sadaqallahul azim. Oh, dah. Okey, sambung. Saya baca Ustazah. Okey, boleh. Terus ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. Boleh sambung Ustazah? Boleh. لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ إِلَى رَيْبَ فِيهِ فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء والله هو الولي وهو Sekali ulang. والله هو الولي salah. والله هو الولي وهو يحيي الموت وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه فيه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. Ya, alhamdulillah. Saya Seterusnya. pula, saya pula. Okey. Noni Ya. Okey. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yazru'ukum fih laisa kamislihi yazra'ukum fih laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha wallazi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Sadaqallahul azim. Okay, alhamdulillah. Seterusnya. Ayo Ustazah Hani. Okey Ani. Dekat Ani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum wa innal ladzina urisul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhu murib falizalika fad'u wastaqim kama umir wala tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'a'dila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjatan bainana wa bainakum La hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Roida Ustazah. Roida. Okey Roida. Ustazah, ni ada mad lazim kalimi musaqal Ustazah. Musaqal. Macam mana Ustazah? Yuhajju. Tu tak Ustazah? Betul. 6 harakatnya. 6 kan? 6 Ustazah. Wajib 6 kan? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
والذين يحاجون في الله من بعد ما Min tu استجيب dengarlah. Kelak. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب من بعد ما استجيب له حجتهم داهدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله والذين Tak sampai 6 tadi ke? يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم. Okay. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داهدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. Sadaqallahul azim. Muka surat berapa Ustazah? Muka surat 485. 485. Maaf Ustazah tadi tadarus sekejap. Tak apa. Ustazah, saya minta diri dulu Ustazah. Ya, okey. Okey, teruskan. Ustazah, ayat berapa Ustazah? Ayat 20. 20. Ada siapa nak baca ke? Tak apa, saya baca. Sampai mana Ustazah? Sampai habis ke? Sampai habis. Man kana sampai kabir. Ini baru kita belajar ni, huruf Q ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fil harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa inna as-salimina lahum 'adzabun alim. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير.
Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Juma Ustazah. Juma. 486 ayat 486. 23. Okey, Juma baca ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal ladzi yubashshirullahu 'ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يحتم على قلبك ويمحو الله ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sambung. Siti. Siti Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi laba'au fil ardh labaghaw. Okey. Walau, saya ulang balik Ustazah, silap. Ulang. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Wa huwa alladhi yunazzilul ghaith min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Wahuwal waliyul hamid. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma basta fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma antum bimu'jizina fil ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir.
Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah. Siapa lagi yang belum baca? Belum ada. Cikgu Tipah dah masuk dah? Ada tak nama Cikgu Tipah dalam tu? Kat mana tengok? Tak ada Ustazah. Ada Ustazah, nama Cikgu Tipah. Ya, sebab dia tanya kita punya grup tu, dia kata mana link? Saya kata mana tahu, saya pun. Dia tak Saya takut masuk. dia tak masuk dalam grup kita ni Ustazah. Tak Ya. masuk. Ha. Oh ya ke? Dia masuk, awak dapat link tadi kat mana? Saya dapat daripada Ustaz Harap Wali. Ustaz Wali. Ustaz Wali kan bagi pada orang yang masuk kelas ni je lah. Ustaz Wali Oh. hantar. Ustaz Wali. Saya pun dia bagi juga. Agaknya dia tak ada dalam grup tak? Dia tanya saya dalam grup kita, dalam grup tajwid lah. Saya pun bagilah kat dia. Saya tahu dia masuk ke tak. Tak ada nama dia Ustazah. Oh, dalam grup kita tak ada nama dia. Saya pun tak tahu nak check macam mana. Tak apa, biar je. Awak nampak tak dalam grup kita dia tulis, ada nama dia. Tak. Hari ni dia tak masuk. Tapi dia tulis itu mana link. Tanya Ustaz Wali saya tulis itu ya. Betul tak saya jawab? Tak apa, biar je. Okey, kalau tak ada, kita pergi tanya, saya nak tanya hukum pula lah. Kat mana tadi? 486 ya. Okey, 486. Kalau dia masuk kan, saya semua dah baca. Sekejap, saya tengok. Juma dah baca. Aliyah tak datang kan ni, dia ada hal apa? Semua ada dah. Okey, alhamdulillah. Kita tengok muka surat 486. Ada yang keluar dah. Patutlah. Tak apa yang ada lah. Yang kedua tu ada hal kan. Okey, kita tengok zalikal ladzi yubashirullahu ibadahul ladzina amanu. Boleh keluarkan siapa yang nak jawab. Kalau saya tengok ukut senarai, Datin Puteri. Datin dah keluar ke? Ada Ustazah. Okey, jawab tajwid tu. So za mat asli likallazi isim mausul yubashirullah, Allah dibaca taghlid tebal. Aiba mat asli dahul ladzi isim mausul na'a mat badal manu nu mat asli wa amilus solihat wa amilus tu alif lam tamsiyah hat wakaf dengan mat asli hat dua harakat. Betul? Wakaf dengan ma'arid li sukun. Sorry, ma'arid sukun, Masya Allah. Ya, berserta dengan hamas. Solihat. Bunyikan ta tu sikit ya, bunyikan ta tu sikit. Kena bunyi ta tu, hamas tu ya. Okey, alhamdulillah. Rosna dah keluar ya? Tak apa, siapa yang ada? Noni. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Berhenti di situ. Okey, keluarkan. Nani ada tak? Nak tengok senarai. Ada. Ada, jawab. Keluarkan hukum. Mak apa ni, mak mubasir ni? Terlupa dah. Kulla, mana mat pula kulla? Kul tu idgham bila guna. Okey. Lepas tu lam alif bertemu hamzah sebelah tu. Mat apa? Jadi mak apa yang munfasil tu? Mak jaiz. Mak jaiz munfasil. Okey. Terlupa jaiz pula dah. Tak apa, jawab mak munfasil pun betul lah ya, tapi kalau boleh biarlah.
tepat-tepat ya. Jawab Ya, ya. mat munfasil pun boleh. Jawab mat jaiz munfasil pun boleh. Nak jawab mat 4 atau 5 harakat pun boleh. Dia terlupa boleh tu Ustazah nak sebut kat. Kalau terlupa mat 4 harakat atau 5 harakat. Boleh lah. Ya. Lupa nama. Lupa nama tak apa. Okey. Mat jaiz munfasil ya. Boleh baca berapa harakat? 4 atau 5 harakat ya. Okey, as'alukum. Izhar khalqi. Mana pula izhar khalqi? Pula mim mati bertemu dengan ain. Izhar? Oh ni mim ni saya ingat hamzah ni. Hamzah. Okey. Ni izhar syafawi. Okey, syafawi. Alaih, nak wakaf dekat situ apa hukum dia? Maklin. Maklin. Okey. Kalau tak wakaf dia jadi harfun? Harfulin. Okey. Ajra. Qaqalah apa? Qaqalah sugra. Kalau wakaf dengan ajra, apa hukumnya? Mat apa? Ni mat iwat. Mat iwat ya. Kalau wasal? Wasal. Apa hukum tanwin tu? Ni mak pula mat lagi. Bukan. Izhar halqi. Hamzah izhar halqi betul. Kena baca dengan jelas ya. Ajran illal. Gitu. Tidak ada dengar. Ajran illal. Okey. Alif lam. Alif lam qamariyah. Qamariyah. Macam mana cara bacaan dia? Ilal mawaddah. Itu bunyi dia. Cara keterangan dia. Macam mana nak terang? Menzahirkan bunyi alif lam situ ya. Alif lam tu kita jelaskan, menzahirkan sebutannya pada lam mati situ. Maknanya illal mawaddah. Illal mawaddah. Kita tak adalah dengung. Kita zahirkan dia, izharkan dia ya. Itu sebab nama dia izhar qamari. Ya. Okey, mawaddata fil qurba. Alif lam lagi, alif lam apa tu? Kamari. Qamariyah juga. Qur baca tebal ke baca nipis? Tafkhim atau tarqiq? Baca tebal. Tebal. Ataupun tafkhim. Ya. Tafkhim. Mati dengan mak asli. Kenapa? Okey. Kenapa dia dibaca tebal? Kenapa dia baca tafkhim? Sebab dia huruf apa ni? Huruf istilah apa? Sebab ra yang mati di situ sebelumnya ada huruf yang bertanda dhammah. Ya, ada huruf yang bertanda dhammah. Jadi huruf yang bertanda dhammah tu qaf pula tu, huruf istilah. Jadi qurba. Kena baca tebal, baca tafkhim. Okey, alhamdulillah. Dan seterusnya sambung, siapa lagi? Sahabat Ani jawab Ani. Ayat seterusnya. Wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Okey. Idgham ma'runah. Okey. Ya qaqalah. Ya, qalqalah apa tu? Qaqalah sugra. Okey. Seterusnya hasanatan. Hasanatan. Idgham. Betul? Dengan idgham ma'runah. Ma'al gunnah. Baca dengung ke tak dengung? Dengung. Ma'al gunnah tu maknanya berserta dengung lah ya. Jadi kena baca dengan dengung. Macam mana nak baca? Macam mana dengung tu? Hasanatan nazid. Okey, alhamdulillah bagus. Okey, teruskan. Nazid. Qaqalah sugra. Okey, lahu maksilah tawilah. Maksilah qasirah. Qasirah. Ya, berapa harakat bacanya? 2. 2 harakat ya. Fiha. Fi ma'asli ha ma'asli. Husna waqaf dengan ma'iwat. Ma'iwat.
Mak Iwat. Berapa harakat Mak Iwat tu nak dibaca? 2. 2 harakat. Okey. Sahabat lain sambung. Innallaha ghafurun syakur. Siapa nak sambung? Okay, Siti boleh. Siti, okey Siti. Nah, wajibul guna. Wajibul gunnah. Okey. Allah Allah lah pujian Allah. dibaca taghliz. Ya. Baca talis tebal. Okey. Ghafu. Mak asli. Hmm. Runsya ni ifa hakiki. Okey. Kur ma'alif disukun. Hmm. Ra dibaca dengan tebal. Okey, bagus. Alhamdulillah. Semua dah pandai-pandai. Dan seterusnya, siapa lagi yang belum? Okey, Juma belum. Okey. Juma belum. Okey, Juma belum. Okey, jawab satu baris tu. Am izhar syafawi, am yakuku, ma asli, lu ma asli, naftaro, ro dibaca tebal, ma asli, Allah, alif lam samsiah, Allah dibaca tebal, kaziba, waqaf, mad iwad. Lagi. Lagilah, tak ada orang lagi ya? Tak ada orang lagi. Fa'in yasha idgham ma'runah illa Allah dibaca nipis alif lam samsiah yahtim tim izhar safawi Okey. lam asli qalbik wakaf satu harakat qalbik. Okey. Ustazah, saya nak tanya satu. Kalau huruf yang sama macam atas ni, ayat atas tadi tu, kulla ni bukan ada hukum tak? Lam jumpa lam. Ada mutamasi lain. Oh, mutamasi lain tu saya dengar tadi tak ada macam ni kan. Saya nak tanya je ada hukum tak? Mutamasi lain. Huruf yang sama bertemu dengan huruf. Yalah huruf yang sama, pertemuan huruf yang sama, mutamasi lain lah. Mutamasi lain. Okey. Banyak idgham. Bila gunah kan? Mutamasi lain. Bila gunah tanwin dan nun mati. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra, maka dibaca dengan tanpa dengung. Hukumnya ialah idgham bila gunnah. Okey. Okey. Dan siapa lagi yang belum? Dah. Habis. Ada yang belum? Habis ke? Oh, dah habis dah. Oh, Sheila ada Sheila. Dah keluar. Okey, Siti Sabia, Sheila, Rohaida keluar ya. Rohaida keluar juga. Ani udah, Noraini udah, Rusna keluar, Datin Puteri. Okey, semua dah siap. InsyaAllah saya hantar latihan disusuli dengan latihan tulisan. InsyaAllah. Okey. Nah, ada yang kurang faham? Saya nak tanya last sekali. Saya rasa semua dah okey ni. Tahun depan boleh naik. Yang tu je lah, belum apa ni. Apa kita belum belajar tu. Idgham mutamasi lain yang ni. Ulan ni. Belum sampai? Ini makhraj tak habis lagi? Itulah. Oh, tapi idgham mutamasi lain saya rasa macam dah lepas ya. Taklah, kita belajar dulu cuma mim dengan bertemu dengan mim. Itu idgham mislain saghir. Oh, mutamasi lain ni betul lah Ustazah. Tak apa, kita habiskan dulu makhraj ni, nak habis dah ni ha. Makhraj dan sifat ni serentak. Lepas tu kita akan masuk kepada hukum hakam lah. Itu apa lagi kata apa? Mukarrabin. Itu jenis-jenis idgham. Idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain, idgham mutamasi lain. Dan idgham apa dia? Idgham mutaqaribain, idgham mutamasi lain. Banyak idgham dah. Itulah benda yang itulah. Yang itu tak tahu. InsyaAllah kita belajar. Mutajanisain. Mana-mana idgham mutamasi lain. Mutajanisain. Idgham mutaqaribain. Lepas tu ada 4. Mutabaidain. Mutabaidan tu maknanya ba'id lah. Ba'id tu maknanya kalau qarib, qaribain dekat, qarib berdekatan lah. Kalau ba'id berjauhan. Itu je. Bahasa Arab. Oh, ba'id jauh. Ba'id jauh, qarib dekat.
kawan karib. Itu orang Melayu. Oh, Dia tak sebut qarib, dia karib. Itu yang kita mengaji tu tak betul je. Qa jadi ka. Betul tak? betul. Ba'id tu jauh, qarib tu dekat. Okay. Mutajah ni sain ni sama makhraj berlain Kunci tak ada sifat. Kalau mutama selain ni sama-sama makhraj, sama-sama makhraj, sama-sama sifat. Ya. Kalau dah makhraj sama, sifat pun samalah. Ya. Kalau huruf yang sama, mim dengan mim, ta dengan ta, sa dengan sa, jim dengan jim, sama huruf, mesti sama sifat. Itu mutama silain. Okey. Okey, boleh faham. InsyaAllah kita akan belajar situ. Lepas makhraj ni, itulah dia. Mengikut dalam buku ni macam itu kan. Lepas makhraj, dia masuk pembahagian idgham kepada idgham kabir, idgham saghir. Dia masuk situ. InsyaAllah, kalau diizinkan Allah. InsyaAllah. Okay. Mudah-mudahan. Apa, kita kenal dulu hurufnya dengan rapat, barulah kita tahu rapat tu apa. Oh, qarib rupanya. Jadi mudahlah kita nak belajar idgham tu. Kita dah kenal rapat dengan huruf hijaiyah, ya, kenal sifat dia, kenal makhraj dia. Mudah kita nak belajar mutaqaribain. Rupanya huruf yang hampir sifat, hampir makhraj. Maknanya hampir tu dekat dengan sifat dia, dekat dengan berdekatan sifat, berdekatan makhraj. Kalau mutajah ni sain, apa nama dia? Sama sifat, sama makhraj, berlain sifat. Itu mutajah ni sain. Mutama selain sama huruf, sama makhraj, sama sifat. Ba'id jauh, dua-dua jauh. Sifat pun jauh, huruf pun jauh, pun termasuk ya. Tapi Contoh kalau bait, Ustazah, contoh bait tu macam mana Ustazah? ba'id, contoh ba'id. Macam mana? Ayat dia. Dia nanti cuba tengok contoh. Kalau nak teka-teka kan tak boleh. Dia kena tengok betul-betul contoh yang ada dalam mutaba'in. Contohnya an'amta alaihim. An'amta alaihim. Saya suka bagi kalimah-kalimah yang kita guna sentiasa. Saya suka bagi situ. Saya kalau apa-apa contoh saya tengok dulu dalam Al-Fatihah. Kalau tak ada baru saya tengok dalam lain. Lagipun kita hafal dah al-am tu kan. Yang mana tu an'am? An'am ta'alaihim, lain makhraj, lain sifat. Dia mutaba'idan. Ya. Saya belajar 3 je, mutabaidan tak belajar lagi. Itulah dah mendengar kita kan Quran 2. Saya pun tak tahu kita Quran 2. Saya tahu mengajar Quran je 2, 1, 3 saya tak kira lah, kan. Yang penting belajar. Yang penting belajar, sebut betul, baca betul, kalimah kita sebut tepat, insya-Allah. 1, 2, 3 tu nombor 2, 3 lah juga. InsyaAllah. Jadi nak isi borang tak tahu, saya ni ngajar Quran apa, tanya ustaz pun beritahu Quran 2, baru saya tulis. Tidak, saya tak tulis. Pertama kali saya isi borang tu saya bantai je Quran 1, rupanya 2. Okey, mutabaidan. Sebab semua awak ni nak naik dah Quran 3. Jadi kena belajarlah mutabaidan ni. Quran 3 nak ustazah juga. Itu saya tak tahu, terpulang pada pengurusan. Takut dia terminate saya, kita tak tahu. Ish, tak adalah. Ujung-ujung usia orang nak orang muda ya. Tak nak ustazah juga. InsyaAllah. Kalau ramai yang nak saya tu, agaknya Ustaz Wali pun tak nak ambil jugalah. Okey. Ustaz Wali dengar ke tak? Okey, mutaba'idan ni itu lain makhraj, lain sifat. Jadi maknanya memang berbeza lah. An'amta. Lain makhrajnya, lain sifatnya. Gitu. Okey. Boleh nampak sikit-sikit, kita belum belajar lagi, tak payah kita sebut banyak-banyak kan. Nanti balik rumah pening, dah ada mutabaidan pula. Saya tahu mutajah ni sain, mutaqaribain, mutamasilain je. Tiba-tiba lah ni ada pula mutabaidan. Sikit lagi ada lagi yang lain. Atas lagi kan. Bila kita belajar banyak-banyak lagi ada lagi. Dia tambah pula mutabaidan mutlak, mutajah ni sain mutlak, mutamasilain mutlak. Macam mana pula tu? Itu dia. Ya.
Jadi insya-Allah kita akan kenal benda-benda ni ya. Semuanya dah pandai jadi mudah sikit nak ajar. Okey, alhamdulillah. Itu jawapan daripada soalan tadilah. Gambaran-gambaran sikit-sikit lah ya. Kita kalau tidak kan terkejut pula kalau banyak-banyak. Yang kita tahu sangat-sangat idgham arunah ya, idgham arunah itu hukum nun mati sebenarnya, dia bukan hukum idgham. Hukum nun mati dan tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah mengeluarkan hukum-hukum idgham tu. Hukum idgham, hukum izhar, hukum iqlab, dia keluar. Jadi yang khusus idgham ni lah dianya. Hukum idgham ni yang kita nak belajar ni. Tu dia. Tak apa. Jadi pembahagian tu, pengkelasan tu kita akan kenal bila kita dah faham. Dulu saya tak faham macam tu. Berapa idgham kita kena belajar ni? Dia kata gitu. Sampai ustaz tu tanya, tok guru tanya saya, sebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan idgham. Jenuh lah mencari. Ndak sangat tanya pada muka saya. Itulah dia. Okey. Okey, ada lagi soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita tutup dengan doa ya. Insya-Allah kita jumpa. Ada jumpa lagi? Ada kan? Tak cuti kan? Okey, insya-Allah kita tutup dengan doa penutup. Okey, baca doa. Datin Puteri baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa hadza tanzilun mir rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Selamat berpuasa semua. Sama-sama. Selamat